Assalamualaikum dan selamat pagi. Kali ini saya nak berkongsi dengan anda berkaitan dengan konsisten. Konsisten bermakna apa yang kita lakukan itu tidak berubah dan secara tetap. Konsisten ini konsisten ini adalah penting untuk kita jadi untuk kita terapkan ke dalam diri kita supaya kita menjadi lebih maju, lebih berjaya. Dan kita harus lihat kepada, kita harus tanya diri kita terlebih dahulu sebelum kita memilih menjadikan konsisten itu sebagai sikap kita ataupun konsisten ini untuk kita amalkan. Kita harus bertanya pada diri kita, apakah matlamat diri kita. Kalau kita seorang pekerja di mana-mana pun, sama ada di sebuah syarikat swasta ataupun di mana-mana jabatan kerajaan, ataupun kita juga adalah seorang majikan, seorang tokeh, pemilik syarikat dan sebagainya. Semua orang ada matlamat. Matlamat itu, daripada matlamat itulah kita akan bergerak, akan melakukan sesuatu untuk mencapai matlamat. Dan untuk mencapai matlamat itu, inilah yang dikatakan kita perlu tahu apa cara-cara untuk mencapai matlamat tersebut. Strategi yang perlu kita gunakan untuk mencapai matlamat. Kita tanpa matlamat, kita arah tuju kita agak kabur, agak blur. Jadi sebab itulah kita perlu ada matlamat dalam apa-apa kerjaya sekalipun, apa-apa bidang sekalipun. Seorang pekerja kerajaan, mungkin matlamatnya ialah untuk bekerja supaya dia ni dinaikkan pangkat. Artinya matlamatnya ialah untuk dinaikkan pangkat, supaya dengan kenaikan pangkat tu pendapatannya akan bertambah. Jadi matlamatnya ialah naik pangkat. Itu matlamat yang dia tetapkan, bekerja untuk dinaikkan pangkat. Kita tahu matlamat seseorang tu berbeza. Ada juga orang dia tak kisah naik pangkat atau tidak naik pangkat, tapi matlamatnya ialah untuk menambahkan ilmu. Ada juga matlamatnya untuk bekerja, matlamatnya ialah untuk memberi sumbangan kepada organisasi tempat dia bekerja. Okey, kita
hormatilah matlamat masing-masing. Berbalik kita kepada matlamat untuk kenaikan pangkat tadi, dia harus melakukan beberapa cara, kaedah, pendekatan ke arah supaya dia boleh dinaikkan pangkat. Antaranya ialah kita melaksanakan tanggungjawab dengan sempurna, dengan baik. Setiap pekerja pasti ada tugas dan tanggungjawab. Kita laksanalah tugas dan tanggungjawab dengan baik. Okey. Maknanya antaranya cara untuk mencapai matlamat tadi ialah kita bekerja dengan cara yang sebaik mungkin. Cara yang sebaik mungkin. Misalnya kalau bos minta kita siapkan laporan dalam masa yang tertentu, kita siapkan dalam tempoh tertentu. Kalau bos suruh hadir meeting, kita jangan lupa hadir. Kalau bos suruh kita siapkan minit mesyuarat, kita siapkan. Kalau bos suruh kita menyediakan poin-poin untuk talking point, kita sediakan. Artinya, kita memenuhi apa yang ketua kita inginkan. Okey, di manakah yang dikatakan konsisten? Konsisten ialah, katalah kita ni sebagai setiausaha mesyuarat. Setiap mesyuarat, biasanya selepas mesyuarat, kita akan draftkan minit mesyuarat. Dan katalah mesyuarat tu diadakan sebulan sekali. Dan draft minit tu kita harus siap dalam masa 2 minggu. Maknanya bos setuju kita siapkan draft dalam masa 2 minggu. Kita pun siapkanlah dalam masa 2 minggu pada mesyuarat yang pertama. Mesyuarat kedua, kita dapat siapkan juga dalam masa 2 minggu. Mesyuarat ketiga dan seterusnya, berbulan-bulan, bertahun-tahun selagi kita menjadi setiausaha mesyuarat, kita dapat menyiapkan draft minit mesyuarat dalam tempoh 2 minggu seperti yang kita persetujui. Dan ini menunjukkan kita konsisten. Kita konsisten dalam kerja kita. Dan bos pula melihat kita bahawa kita boleh menjalankan tugas tanpa dia rasa tanpa perasaan tidak puas hati. Sebab kita mampu menyiapkan apa yang kita hendak. Tapi kalau kita tidak konsisten, kita tidak dapat siapkan minit mesyuarat itu dalam masa yang ditetapkan itu 2 minggu. Mungkin pada bulan pertama, 2, 3 kita dapat siapkan. Masuk bulan 4, bulan 5, kita sudah mula tidak dapat siapkan dalam tempoh 2 minggu. Tetapi kita cuma siapkan dalam tempoh 3 minggu. Kemudian kita siapkan pula dalam masa yang ditetapkan. Lepas tu tidak. Jadi, apabila kita buat secara tidak konsisten ini akan diperhatikan oleh ketua atau bos kita. Dia mula, walaupun kita ada alasan yang berbagai, tapi kepercayaan dia kepada kita tidak sama dengan dia percaya kalau kita melaksanakan kerja secara konsisten. Jadi, apabila dalam penilaian prestasi nanti,
pastilah kalau kita konsisten diberi markah yang lebih tinggi berbanding dengan yang pegawai yang tidak konsisten. Dia tidak boleh, ketua harus memberi penilaian prestasi secara adil. Lainlah kalau dia bias, itu perkara lain. Jadi kalau kita konsisten, seorang lagi tidak konsisten, markah diberi lebih antara kita dan seorang lagi. Apabila tiba masa interview untuk kenaikan pangkat, orang yang mendapat markah lebih dipertimbangkan. Artinya dia sudah ada kelebihan selain daripada memberi jawapan dalam interview nanti. Arti markah prestasi sudah pernah ada yang lebih tinggi. Ini memberi peluang padanya yang lebih berbanding seorang lagi. Itulah sebab kita mengatakan bahawa kita bekerja secara konsisten boleh membantu kita untuk mencapai matlamat yang telah kita tetapkan, berbanding dengan orang yang tidak menjalankan sesuatu dengan tidak konsisten. Itu contoh dari salah satu contoh. Begitu juga contoh lain. Kalau kita mempunyai matlamat untuk katakanlah seorang tu tidak berapa sihat, dan apabila dia jumpa dengan doktor memberitahu dia supaya dia perlu melakukan senaman sekurang-kurangnya setengah jam sehari. Kalau dia melakukan setiap hari setengah jam senaman seperti yang dinasihatkan doktor dalam tempoh 6 bulan, setahun, 2 tahun, maka kesehatannya tentulah prestasi kesehatannya lebih baik daripada yang melakukan secara tidak konsisten. Misalnya dia senaman setengah jam dalam masa seminggu, dia buat tiap hari, tapi masuk hari minggu seterusnya dia mulalah buat dan tak buat. Masuk sebulan, kadang sebulan 2-3 kali, bukan hari-hari, sepatutnya 30 kali, dengan pelbagai alasan yang dikemukakan. Tak cukup masa lah, tak ada waktu lah, tak ada itu, tak ada ini, berbanding dengan yang dibuat secara konsisten. Akhirnya apabila kita merujuk pada doktor, pastilah prestasi orang yang melakukan senaman setengah jam sehari selama 2 tahun, prestasi kesehatannya lebih diakui baik berbanding dengan orang yang melakukan konsisten. Jadi matlamat untuk lebih sihat lebih mampu dicapai oleh orang yang konsisten dalam dirinya ataupun sikapnya. Sekian, terima kasih.